harus ketawa dulu. Nampaknya semakin mereka menggelupur, semakin ketaralah kesilapan, kesalahan, dan ketakutan mereka untuk kalah teruk. Ada desas-desus yang dikatakan bahwa pas calonkan Abidin ini sebagai satu kesilapan besar memilih calon. Lepas tu Sanusi bukan main lagi backup calonnya ini. Nah, kali ini pas sekali lagi muncul backup, muncul payung pas calon mereka ini. Tapi itulah saya kata, makin mereka menggelupur, makin mereka coba untuk menutup, makin ketara kesilapan, kesalahan, dan entah mungkin mereka sekarang sebenarnya sudah menyesal pas calonkan Abidin di Sungai Bakap berdasarkan kajian. Kata laporan ini, betulkah? Kalau berdasarkan kajian, pasti kamu sedar bahwa yang dia lawan itu bukan calang-calang. Walaupun berdepan pada tomahan dan kritikan pihak lawan, susulan calon yang dipilih oleh PAS Pulau Pinang menegaskan mereka tidak membuat pilihan yang salah dengan mempertaruhkan Abidin Ismail. Macam mana pun diorang cakap tak salah, bagi saya salah besar. Sebab walaupun mereka kata sudah buat kajian, saya kata tak pernah buat kajian. Kalau mereka tahu calon ini bakal berlawan dengan siapa, pasti mereka akan letak yang lebih baik. Pesuruhjaya PAS Negeri Muhammad Fauzi Yusuf berkata, pemilihan Abidin bukan saja melalui tapisan pimpinan negeri dan pusat, bahkan turut melibatkan kajian khusus. Walawe PAS nih kalau bicara memang hebat, kajian khusus lah, itulah alih-alih satu benda pun tidak buat. Dia kata tak silap pilih. Sebenarnya kita menerima senarai pencalonan daripada berbagai peringkat, dia kata. Selepas pihak PAS Negeri buat tapisan dan senarai pendek di antara pada PAS pusat, dan pusat tidak terus buat keputusan, bahkan mengantar satu tim untuk buat kajian di sini, dia kata. Percayakah Anda dengan ini? Hasil daripada kajian itu, dia kata, kita dapati kecenderungan masyarakat di Sungai Bakap berkehendakan wakil rakyat yang boleh didamping saja okey, tapi pandai kah buat kerja, pandai kah merancang. Ini suasana yang ada, dia kata. Sebab itu Abidin calon terbaik yang dipilih berdasarkan pada kajian, bukan kita ambil begitu saja, dia kata. Kita lihat bagaimana situasi dan keadaan masyarakat Sungai Bakap ini. Mereka mahukan wakil yang berdamping dengan rakyat dan membela masalah yang dihadapi mereka, dia kata. Iya betul, memang kena cari yang mudah didamping, memang. Tapi kena fikir juga, ini pilihan raya, ada menang dan kalah. Kalau setakat didamping saja, nenek saya boleh bercalon, datuk saya pun boleh bercalon, malah kucing saya pun boleh calon, sebab kucing saya mudah didamping. Tapi yang kita mau tahu, pandai buat kerja ke tidak, pandai merancang ke tidak, pandai buat buat idea ke tidak. Semua itu bergantung kepada tahap pendidikan. Mau tidak mau, memang tahap pendidikan itu penting. Jadi orang-orang Sungai Bakap pikirlah panjang-panjang, mau yang didamping, mudah didamping, atau mau yang pandai buat kerja dan mudah didamping. Bagi saya, secara jujur, saya akan pilih orang yang bijak, mempunyai pendidikan tinggi, dan boleh didamping. Semua itu package. Dan jadi saudara bagaimana channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, dan di suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada orang buat spekulasi terbaru dan saya pun ditanyalah apa pendapat saya dengan perkara ini, yaitu kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan, Zahid Hamidi kah jadi Perdana Menteri Malaysia yang baru? Wow, saya kata tidak mungkin.
Tidak mungkin Zahid Hamidi boleh jadi Perdana Menteri yang baru. Pada pendapat saya, ini pendapat saya saja. Ada manusia ni dia memang dicipta. Ada manusia ni memang dicipta untuk bukan jadi nombor satu, tapi dia bagus jadi nombor dua. Ada manusia ni dia memang dicipta tak boleh jadi bos paling besar, tapi dia jadi bos nombor dua yang terbaik. Jadi saya fikir Zahid Hamidi macam begitu. Zahid Hamidi, saya rasa, ini pendapat saya secara pribadi, Zahid Hamidi memang dicipta menjadi nombor dua saja, tidak boleh jadi nombor satu. Jadi lagipun Zahid Hamidi banyak kes lah sekarang. Dia banyak kes, dan walaupun ada kes-kes yang sudah dimenang semua tu kan, tapi saya fikir tidak sesuai untuk Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri Malaysia, apalagi kalau dengan UMNO. Dan saya fikir kalaupun UMNO masuk ataupun keluar daripada kerajaan, lepas tu kerajaan ini tumbang, lepas tu nanti bergabunglah UMNO, PAS dan Bersatu untuk jadi kerajaan bersama dengan parti-parti yang lain, termasuk daripada Bebas dan sebagainya. Saya tidak fikir UMNO patut jadi kerajaan atau jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana jumlah MP UMNO tu jauh lebih sikit dibandingkan dengan MP-MP daripada parti yang lain. Jadi kalaupun betul-betul berlaku seperti itu, tidak sesuai lah untuk daripada UMNO yang jadi Perdana Menteri. Mungkin daripada parti lain. Yang peliknya dulu juga berlaku, sudah berlaku pun. UMNO parti yang kecil, tapi Perdana Menterinya dari UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Jadi tidak juga mustahil. Tapi untuk Zahid jadi Perdana Menteri, saya fikir kurang sesuai. Apapun pendapat masing-masing, ada masing-masing pendapat. Dan kalau Zahid jadi Perdana Menteri, pasti parti-parti yang bergabung dengan diorang ini akan jadi tidak juga stabil lah, sebab akan ada ahli-ahli dalam parti, MP-MP dalam parti yang bergabung tidak puas hati, pada akhirnya akan menyebabkan ketidakstabilan berlaku sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, minta maaflah pada Zahid Hamidi, sebab pada pendapat saya Zahid Hamidi tidak boleh jadi Perdana Menteri. Bukan tidak layak, tapi mungkin dia dicipta bukan untuk jadi Perdana Menteri lah. Mungkin dia dicipta untuk jadi timbalan Perdana Menteri saja sampai bila-bila. Mungkin kalau UMNO jadi kuat semula pun bukan Zahid jadi Perdana Menteri. Mungkin ada orang lain. Kita tunggu saja apa yang akan datang. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sangat setuju. PAS ni kadang-kadang menyibuknya tak tentu pasal, tak tentu hala. Anda tahu tak, tiada hala pun, dan dia tidak sedar pun yang dia tolong tu perlu tolong atau tidak. Yang dia tahu menyibuk. Betul apa yang kata daripada Puan Zarkashi ni. Dia kata lebih baik bantu bersatu, lebih baik PAS bantulah bersatu. Yang sekarang nyawa-nyawa-ikan, tahu tak? PAS tahu tak? Sedar tak? Sebenarnya yang nyawa-nyawa ikan ni sekarang ini adalah bersatu. Sudah 6 MP dia keluar, tahu, satu adun. Jadi yang mau dibantu itu PAS, bukan BN, bukan UMNO. Tidak ada MP UMNO yang keluar. Malah dikatakan UMNO sekarang makin kuat. Yang bersatu sekarang ni yang makin hancur, tahu. Jadi PAS, janganlah TGG konon mau tolong UMNO. Lebih baiklah tolong bersatu. Yang sekarang ni nyawa-nyawa ikan. Ahli MKT UMNO itu menyarankan PAS menolonglah sekutunya dalam Perikatan Nasional berbanding cuba menyelamatkan UMNO. Kenapa? PAS sudah tidak berminat dengan bersatu kah?
Kenapa? PAS sudah puas dengan bersatu, sekarang mau main kolam lain pula. Aduh, jangan buat macam tu. Nanti lama-lama kena cop party kolam. Nanti kena cop party kolam. Kejap dengan bersatu, kejap dengan UMNO, kejap dengan DAP, kejap lepas tu buat lupa pula pernah berkawan dengan DAP. Aduh. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zarkasi, menasihatkan dan menyarankan rekan sekutunya PAS itu membantu rekan sekutunya, rekan sekutu PAS maksud saya, rekan sekutu PAS yang dibantu bukan UMNO. UMNO tidak perlu diselamat, dia sudah dalam kerajaan, cukup kuat, sudah tahu, cukup kuat dan semakin kuat. Yang sekarang makin berkecai ini bersatu. Pemimpinnya banyak rasuah, anak-anak pemimpinnya, keluarga kerabat pemimpinnya banyak yang kena siasat dengan rasuah, macam-macam. Muhyiddin sendiri pun dalam masalah, Wan Saiful Wanjan dalam masalah, Hamzah Zainuddin punya anak dalam masalah, banyak lagi yang dalam masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini respon Puan Zarkasi kepada ajakan daripada Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari agar ahli UMNO menyokong PN, termasuk pada PRK Sungai Bakap. Ahli PAS baguslah sokong PHBN. Jadi baguskah begitu? Lebih baik berkempen, bantulah bersatu, bantu PAS. Lebih baik PAS bantu bersatu, yang tinggal nyawa-nyawa ikan. Baru PAS tahu mereka memikul biawak hidup, yaitu bersatu yang menyusahkan katanya. Baru PAS tahu yang mereka pikul itu biawak hidup yang menyusahkan, kata Puan Zarkasi. Anda setujukah kalau bersatu ini sebenarnya biawak hidup yang menyusahkan? Aduh, kesian kepada PAS. Kalau memang betul, kesian PAS. Oke, jadi tidak payah panjang-panjang saya cakap. Betul, tidak payah sibuk dengan parti orang, tidak payah sibuk dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional, tidak payah sibuk selamatkanlah, kononlah, tapi sibuklah dengan bersatu yang semakin hancur itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Baru-baru ini ada lebih kurang 150 orang sehingga 200 orang yang berkumpul untuk menunjukkan bantahan mereka yang paling pelik pernah terjadi di Malaysia. Belum pernah ada perhimpunan seperti ini, yang pun dengar-dengar kata perhimpunan ini sebenarnya tidak diluluskan. Tidak diluluskan oleh tuan punya tanah. Aduh. Mereka mau, banyaklah tuntutan dia, sampai 8 tuntutan kalau tidak silap. Dan dengar kata ramai sangat yang mau supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Okey, saya mau tanya saja. Mungkin ada di antara anda yang berkumpul pada hari itu yang ada jawapan, ataupun sesiapa sajalah yang ada jawapan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan, siapa jadi Perdana Menteri? Siapa ganti jadi Perdana Menteri? Nampakkah? Nampak tak sekarang ni sebenarnya tidak ada yang boleh ganti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah masalah dia. Daripada hinga-hinga, bising-bising, teriak-teriak, jerit-jerit kat sana sini, tapi nampaknya mereka sendiri tidak ada calon Perdana Menteri yang sesuai. Hari itu, kalau masih ingat, mereka kata maukan Dr. Sam untuk jadi calon Perdana Menteri. Tiba-tiba sahaja diumumkan pula Bersatu masih lagi mau Muhyiddin Yassin Perdana Menteri karena dia masih cukup kredibiliti. Lepas tu timbul pula kenyataan daripada PAS pula, kalau tidak silap Tuan Ibrahim kata tak pernah dibincang.
Ini menunjukkan mereka tak ada calon Perdana Menteri. Kenapa mau bagi Tok Guru Hadi Awang jadi Perdana Menteri kah? Aduh, dia jadi apa nama tu? Dia jadi duta besar, duta keluar ke Timur Tengah bertaraf menteri pun. Entah apa asap apa angin apa dia buat kerja pun tidak tahu, hilang begitu saja. Ini jadi Perdana Menteri. Rakyat Malaysia suka kah kalau Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Majoriti rakyat Malaysia suka kah? Bukan kita mau tengok minoriti. Kemudian apa lagi? Kita mau tengok siapa? Azmin Ali jadi Perdana Menteri kan? Tapi mahukah Hamzah Zainuddin Azmin Ali jadi Perdana Menteri? Mahukah ahli-ahli bersatu yang lain jadi Azmin Ali jadi Perdana Menteri? Mahukah PAS jadikan Azmin Ali Perdana Menteri? Habis Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin suka kah? Sediakah Muhyiddin Yassin lepaskan jawatan Perdana Menteri? Last adalah calon terakhir. Mungkin Dr. Siti Mastura. Dr. Siti Mastura apa tu? Lim Guan Eng dengan Lim Kuan Yew. Dia kamu jadi Perdana Menteri. Aduh, masalah dia dalam PAS dan Bersatu, dalam Perikatan Nasional belum ada yang betul-betul boleh jadi Perdana Menteri. Bukan kerana tidak berkelayakan, tetapi kerana tidak ada persetujuan secara kolektif, secara penuh, secara permufakatan yang betul-betul mau dia lah jadi Perdana Menteri. Belum ada. Masalah berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Semua mahu dia. Tiada orang yang cakap lain, buat lain. Tiada. Jadi jawablah, siapakah Perdana Menteri kamu? Tapi realitinya kita akan melihat kerajaan stabil sampailah PRU akan datang. Itu pasti. Sampailah PRU akan datang, tidak akan ada perubahan kerajaan. Tidak akan. Kerana anti lompat parti sudah ada, kemudian banyak lagi lah yang sudah ada. Tidak akan ada, ya. Yang mungkin ada, hilang majoriti 2/3, tidak dapat disangkal, itu kemungkinan itu ada. Tetapi untuk adanya pilihan raya semula, ya mungkin. Tetapi untuk perubahan kerajaan secara tebuk atap, pintu belakang, pujuk agung, tak ada. Tak ada. Okey, tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah Tok Kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek Kabayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti.
Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Nah, letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.